الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu Allah yang dirahmati dan sentiasa dan redha dan rahmat Allah yang menjadi pilihan Allah untuk sentiasa murakabah, untuk duduk dalam majlis ilmu di taman-taman syurga ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah duha kita hari ini adalah daripada Saruran Gemik Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi menambahkan keberkatan majlis, saya mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Tidak jumpa juga kita hadiahkan pada seluruh saudara kita di Palestin yang mempertahankan negara mereka. Moga mereka di dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Hajah pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat walafiat saya doakan kepada semua jemaah pengajian dalam kumpulan Gemah Nur Iman ini. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kita, antaranya khususnya pada hari ini, saat ini, nikmat pertemuan kita dalam majlis ilmu, majlis penuh berkat insya-Allah. Dan bertambah lagi pagi ni berlainan daripada kuliah-kuliah kita yang sebelum ni, ada orang kata apa, halwa telinga. Saya minta sangat ni bukan orang kata bukan main orang kata main jiwa tak. Ni betul saya minta sangat lirik lagu ataupun tajuk lagu nasyid tu nak cari ni macam zaman-zaman orkestra Suraya apa semua kan. Dia lirik dia tu dengan kena dengan alunan dia tu, dia orang kata tangkap leleh lah. Itu kita nak orang kata nak dibiasakan pada masyarakat kita pada hari ini. Saya nak tu insya-Allah pada ni. Lepas ni lah ya, insya-Allah. Baik, mari kita teruskan pengajian kita. Kajian sirah merangkap hadis
merangkap akhlak, boleh menerusi hadis-hadis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk babak baru, muka surat 59. Betul ya? Muka surat 59. Asam garam 17. Tajuknya Sayyidatina Aisyah dan Zainab bertekak lagi. Itu tajuknya. Dan biasa tajuk ini dia adalah reflect, cerminan kepada kandungan atau isu paling penting dalam hadis yang akan dibacakan. Apabila sebut lagi, maksud kata sudah ada perkara seumpama itu sebelum tu. Memang pun dalam pengajian sebelum pada ni kita tahu kalau kata nak ingat, nak kaitlah semula, tengok muka surat ke-50, di bawah tajuk isteri lain tidak puas hati dengan Sayyidatina Aisyah secara umum, tapi watak yang kita kira paling menonjol lah dalam peristiwa itu juga Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Zainab. Bagaimana di babak hujung ceritanya mereka berdua ni bertekak, bersambling, orang kata balas cakap. Itu peristiwa kita dah bincang panjang. Hadis ini pun panjang. Alhamdulillah kita ambil manfaat daripada pengajian kita minggu lepas, ya, insyaAllah. Hari ini peristiwa lain pula melibatkan dua orang ni juga, iaitu Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Zainab. Dan nak jadi cerita kedua-dua ummul mukminin yang kita sanjung, yang kita kagumi ini, mereka berdua kita panggil top 2 lah. Kalau bukan yang ni nombor 1, kawan ni nombor 2 dalam kelas, dalam senarai ataupun dalam kumpulan ummul mukminin. Hatta Sayyidatina Aisyah pun kata, Sayyidatina Zainab orang paling kuat menyaingiku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ni persaingan antara dua orang yang terbaik, dan memang biasa. Kebetulan anak saya baru balik, baru hantar dia ke asrama minggu ni kan, cuti panjang. Dia bercerita hal yang kita seumpama apabila berlaku dalam kelas itu, ialah ada nombor 1 tiba, ada orang baru dia baru masuk sekolah, orang baru tiba seolah-olah nampak nak mengambil alih, kawan ni pula dapat nombor 1. Dia jadi rivalry tu ada. Jadi tak puas hati, jadi ini normal. Bukan bermakna dua orang ni salah satu tu mesti tak elok, tak ni, tak. Dia proses, tuan-tuan. Jadi mari kita teruskan pengajian kita, insya-Allah. Sayyidatina Aisyah dan Zainab bertekak lagi. Saya baca teks Arabnya. Ibu-ibu, Hajar, puan sekalian boleh baca teks dan ikuti bacaan teks Arabnya, ataupun terus ke muka surat 60, muka surat 11 sebelahnya untuk tengok kepada terjemahan terus. InsyaAllah. Saya rasa boleh ikut tu kan, kita baca Arab, satu terjemah sikit, boleh agaklah kat mana tempat dia ya. InsyaAllah kita baca dengan kadar yang boleh diikuti semua, insyaAllah. عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. Hadis ini riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Ini nama-nama sinonim, berulang kali kita sebut tentang beliau ni. Dia khadam, bukan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin agak lama sangat kita tak jumpa nama beliau ni. Sebelum ni dengar nama Sayyidatina Aisyah, dan tak pelik pun apabila Sayyidatina Aisyah menceritakan hal rumah tangga. Yang ni agak kita rasa agak lain sedikit, dan memang saya baca sedikit tadi, itu disebut awal-awal oleh syarah ataupun penghurai, pensyarah hadis, iaitu bagaimana sahabat luar rumah, luar keluarga boleh cerita hal rumah tangga yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas. Dia budak lagi masa tu. Dia cerita apa yang berlaku yang dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata syarah, hirsus sahaba ala naqli kulli af'alin nabi hatta ma yahduth fi baitihi. Ini menunjukkan keprihatinan, penuh perhatian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naqal, untuk menyampaikan semua apa saja perbuatan Nabi yang berlaku, hatta sekalipun apa yang berlaku dalam rumah. Itu kita ada ulang sebut lagi-lagi, hal rumah tangga Nabi dia bukan macam kita. Oh, aib tak boleh cerita, tak boleh ni, nanti orang salah faham. Salah faham tu salah mereka. Bukannya
orang salah faham menyebab tak cerita. Tak. Berkaitan dengan Nabi, hak di Nabi, keluarga Nabi, ia perlu diketahui oleh umatnya. Kerana diri Nabi mengalir pada setiap saat kehidupan Nabi, pada batang tubuh Nabi, pada Nabi dan orang sekitar Nabi SAW, ialah syariat, panduan-panduan dalam kehidupan dan beragama. Jadi ini Anas cerita. Dia Allah. Dia kata, sebagai muqaddimah, Nabi ada 9 orang isteri. Kana lin Nabi tis'un niswah, ada 9 orang isteri. Betul ke? Yang kita dah huraikan, keseluruhan Ummul Mukminin totalnya 11 orang, kan. 11 orang, 2 meninggal pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Jadi tolak 2 orang ni, ya, 11 sudah jadi 9. Yang ini disepakati, saya sebut selalu dan selalu. Yang ulama sepakat sebagai Ummul Mukminin ini sahaja. Dan sedarai nama pun kita dah tahu. Kita dah mengaji awal-awal dahulu. Makna kata apa? Selain daripada yang disebut yang kita pelajari ini, itu sebenarnya yang lain, Atta Maria, Raihana, selain nama-nama popular ini, mereka bukannya Ummul Mukminin. Mereka ialah disebut sebagai sarari, itu bahasa tepatnya, iaitu hamba milikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada kekeliruan dalam masyarakat, hatta dalam kalangan para asatidzah, apabila bahkan dalam buku-buku, apabila mereka menyebutnya juga sebagai Ummul Mukminin, lalu ada anggapan sebenarnya boleh jadi penulis itu tahu bukan mukmin, tapi kita tak sebagai penghormatan, ya, kita boleh panggil mereka sebagaimana Sayyidina Umar memanggil menyapa Sayyidatina Maria sebagai Ummul Mukminin, sebagai bahasa sapaan, tapi hakikatnya tidak. Dia bukan Ummul Mukminin, dia ada hukum dia. Sama lah juga macam kita pada hari ini, berapa ramai orang yang bukan ustaz tapi dipanggil ustaz. Hatta penyanyi nasyid, semua ustaz, panggil ustaz, walhal bukan pun. Itu penghormatan. Jadi tidak orang kata menjadikan orang tu ustaz. Sama juga dalam kelas, saya ingat daripada dulu sampai sekarang, kalau hatta saya mengajar di coach community, boleh kata setiap kelas tu akan ada dalam kalangan pelajar, batch mereka, orang kawan mereka yang dipanggil ustaz. Oh, ustaz. Sebab dia lebih Islamik daripada sahabat dia yang lain. Itu penghormatan. Panggil tak apa, tidak ada masalah, bukan isunya. Tapi hakikat sebenar tu, ya, tidak. Jadi si Nabi, 11 orang yang masih hidup pada hayat Nabi atau ketika Nabi wafat, ialah 9 orang. Ini yang disebut oleh Sayyidina Anas tadi. Nabi ada 9 orang. Bila yang berlaku ada 9 orang ni? Iaitu dengan pernikahan isteri terakhir, iaitu Sayyidatina Maimunah. Kita sebut sebelum ni kan, dalam buku Asam Garam kita yang nombor 2, yang terakhir yang Nabi nikahi ialah Sayyidatina Maimunah, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Mana kata peristiwa yang kita akan baca ini berlakunya selepas pada tu, tahun 7 ke 8 ke 9. Jadi nak kata tahun-tahun akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebelum tu. Kalau tidak, dia tidak jadilah 9 orang masa tu. Ini menarik, secara tak langsung kita tahu, tuan-tuan, ya. Anas kata begitu. Fakana idza, Anas menyambung, fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi 9. Ini nak terjemah tu agak sukar. Maksud mudahnya begini, saya terjemah macam mana, tuan-tuan. Baginda tidak kembali kepada isteri hari yang pertama kecuali selepas hari ke-9. Faham Nabi ada 9 orang isteri, setiap orang tu Nabi hari berlainan dengan isteri Nabi yang lain. Ni isteri pertama, pada hari pertama Nabi tak kembali kepada isteri hari pertama, yakni kembali untuk tidur bersama, melainkan selepas hari ke-9, habis satu round baru patah balik, kan. Cuma keistimewaannya kita tahu, Sayyidatina Aisyah dalam kitaran 9 hari itu beliau ada 2 hari, dapat 2 hari. Ini berlaku kemudian. Wallahu alam. Berlaku sama ada sudah berlaku ataupun belum lagi ketika peristiwa ini berlaku. Baik. Fakunna, kata Sayyidina ini kata Sayyidina Aisyah, fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baiti allati ya'tiha. Kata Sayyidina Anas, kebiasaan mereka juga, mereka akan berkumpul setiap malam di rumah madu mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur di situ malam tu.
Ini menarik pemerhatian yang mungkin jarang orang beri perhatian, tapi kita buat kajian ni, kita beri tumpuan, maka kita dapat perasan hal ini. Iaitu tentang rutin harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak bayang seharian dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menjadi kata maklumat penting bersama dengan hadis-hadis yang lain. Kalau masih ingat atau belum kita jumpa, saya tak ingat tuan. Asli belum lagi. Um, Bersama hadis yang lain dan juga hadis ini, saya nampak rutin harian Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Wallahu alam. Ibu-ibu puan-puan boleh setuju, boleh tidak setuju, kalau ni boleh respon. Pertama, iaitu siang. Bermulanya siang. Nabi tidak tertakluk pada penduduk mana-mana rumah isteri. Dan ini ada dalam perbincangan fiqh juga. Apa yang menjadi tanggungjawab ataupun hak untuk isteri, suami kena laksanakan. Adakah dia kena seharian duduk di rumah atau bagaimana. Secara mudah begini. Siang Nabi bebas. Nabi lah nak ke mana. Dan Nabi sudah tentulah siang tu bukannya Nabi duduk saya saja minum kedai kopi, tak. Nabi dengan urusan untuk umat, ya Allah Akbar. Itu siang. Baik. Asar je. Lepas asar, ini dalam riwayat lain. Lepas solat asar, Nabi akan mula tanya khabar round setiap orang isteri. Tanya khabar. Lepas asar, Nabi singgah rumah ke rumah, rumah ke rumah. Yang ini akan berlaku isu. Satu peristiwa kan. Nabi masuk rumah dia tanya khabar gini, kemudian hidang minum petang, habis selesai agak ni pergi ke rumah sekian, pergi ke rumah orang ketiga, kemudian empat, dan Nabi akan yang terakhir Nabi akan berhenti di rumah isteri yang malam tu giliran dia. Itu bermulanya asar. Lepas asar itu keadaan dia. Baik. Masuk maghrib Nabi jadi imam salat di Masjid Nabawi sebelah rumahnya saja. Baik. Lepas solat maghrib, ini yang berlaku. Lepas solat maghrib, Nabi balik rumah. Dan Sayyidina Aisyah kata, Anas kata, mereka akan berkumpul di rumah isteri yang malam tu malam giliran dia. Jadi maghrib dengan Aisyah, kita bayangkan berlaku perhimpunan ataupun usrah keluarga Nabi dengan Mukminin semua. Kat mana tu berpindah-pindah, iaitu mengikut malam giliran siapa. Akan setiap kali tu lost connection. Boleh respon sangkut-sangkut. Macam satu Hilang-hilang. putus. Hilang-hilang. Ingatkan lain saya. Bukan. Hilang-hilang lain. Saya dapat notice internet saya unstable. Mungkin di tempat saya. Jadi kat mana saya ni? Nampak macam tu senyap. Kat mana saya tadi? Tadi tu Ustaz ikat dengan Nabi berkumpul di rumah isteri yang untuk bermalam pada malam tu dengan semua isteri-isterinya selepas waktu maghrib. Okey, betul. Okey lah tu. Tak jauh lah, tak jauh kita terpisah. Baik. Itu rutin dia. Ya, antara maghrib dengan Aisyah, Nabi berkumpul dengan isteri di rumah, kita bayangkan adalah usrah keluarga. Baik. Kemudian masuk waktu Aisyah, Nabi keluar untuk solat Aisyah dan akhir Nabi kembali dan tinggal bersama isteri yang malam tu giliran dia. Ini rutin harian ataupun sebelah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita tengok banding dengan kita, dia agak berlainan dah kan. Zaman Nabi dulu malam tu tidak ada aktiviti sangatlah sebagaimana kita kan. Kalau contohlah antara maghrib dan isyak, kita di sini diisi dengan kuliah, dengan pengisian kalau kita pengisian agama. Bukan kata Ustaz, maknanya kita tak ikut sunnah lah. Sepatutnya kita kena buat usrah keluarga. Keadaan tu berubah ikut pada orang situasi. Zaman Nabi dulu itu begitu. Bukan zaman kita adanya orang kata kemudahan elektrik, pencahayaan. Itu zaman dahulu untuk kita tahu satu, dan kalau semana boleh yang kita ambil hayatan dia, kita ambil. Ini berlaku. Nak katanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, iaitu usrah keluarga secara tak langsung itu penting dan menjadi rutin kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa mana? Masa malam antara maghrib dengan Aisyah.
Sebab tu Ustaz tak ada kuliah maghrib lah zaman Nabi. Secara umum tidak ada. Sebab Nabi khitab, Nabi khutbah berlaku kebanyakan di siang. Itu masanya. Kita pula hari ini berbeza. Siang kita masing-masing kerja. Kan malam baru untuk kononnya untuk agama. Jadi keadaan itu kita bertindak mengikut keadaan. Itu menarik untuk kita. Baik. Panjang kata ya. Fakunna yajtami'na kulla laylatin fi baiti allati ya'tiha. Jadi para mukminin berkumpul setiap malam di rumah isteri yang menjadi giliran dia pada malam itu. Baik. Kata Anas, fakana fi baiti Aisyah. Nak jadi cerita yang disampaikan ini berlaku di rumah Sayyidatina Aisyah. Faja'at Zainab. Kemudian Zainab datang sampai, datangnya tak sekali orang datang. Ni bermula dengan Zainab datang. Zainab mana ni? Kita tahu. Zainab binti Jahshin. Kita tahu ada dua orang nama Zainab Ummul Mukminin. Yang ni Zainab binti Jahshin, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan Nabi berbanding isteri yang lain. Dan istimewa dia banding yang lain, kisah perkahwinan disebut dalam Al-Quran. Banyaklah keistimewaan dia. Sayyidina Aisyah pun sebut keistimewaan dia dalam hadis yang kita baca sebelum ni. Faja'at Zainab. Zainab datang. Famadda yadahu ilaiha. Nabi pun hulurkan tangan Nabi kepadanya. Yang ni akan ada isu sikit lepas pada ni. Nabi hulur tangan. Kita bayangkan Zainab datang, Nabi pun nak sambut lah. Begitu. Faqalat. Lalu Sayyidina Aisyah berkata, Hadhihi Zainab. Itu Zainab, kata Sayyidina Aisyah. Apa meluahkan macam manalah apa yang berlaku itu. Itu Zainab. Fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Nabi pun tarik balik tangan dia. Tarik balik tangan dia. Ya? Fataqawalata hatta istakhabata wa uqimatis salah. Lalu apabila Nabi tarik tangan, Nabi tak jadi nak ni, ataupun Nabi dah ni, tapi kemudian dengar Sayyidina Aisyah menjerit atau berkata, Nabi pun hentikan tindakan. Lalu dua orang ni pun fataqawalata, saling berbalas cakap, Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Zainab. Itu kita terjemah bertekak. Duk gaduh dua orang tu lah. Apa? Sekali lagi kalau ibu-ibu tanya, Ustaz apa yang Sayyidina Zainab cakap masa tu dan apa yang Sayyidina Aisyah jawab? Tak jumpa. Saya cuba cari. Memang tak jumpa. Yang jumpa ialah perincian lain. Cukup kita bayangkanlah adegan dua orang perempuan sedang bertekak. Apa pasal kau tak bagi? Suara. Ini suami saya juga. Pasal kau tak bagi? Macam-macam lah kita boleh bayanglah. Hatta istakhabata. Sehingga istakhabata. Makin meninggi suara mereka. Maksudnya itu keadaannya. Bukannya orang kata balas cakap biasa-biasa. Asal awak tak bagi? Ni tak nada ni istaqabata, makin lawan, makin tinggi suara dia. Alat aswatahuma. Syarah kepada hadis ini. Makin tinggi. Maknanya kata masing-masing boleh bayangkanlah ya, apa yang berlaku itu. Dan keadaan itu berlanjut wa uqimatis salah. Berlanjutan sehingga terdengar iqamat dah dilaungkan. Dah qamat, maksud dah masuk waktu Isyak dah. Mana sini kita tahu berlaku peristiwa ini antara Maghrib dengan Isyak. Baik. Kuat suara bertekak tu itulah tuan-tuan. Famarra Abu Bakr ala dhalika fasami'a aswatahuma. Lalu nak dari cerita lagi masuk watak baru Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lalu dengar suara mereka berdua. Kita bayangkan Sayyidina Abu Bakar mungkin tunggu Nabi di depan pintu. Dan sebab kita bayangkan sebut Nabi keluar dari rumah Nabi. Dan kebetulan ini pula rumah Sayyidina Aisyah. Dan rumah Sayyidina Aisyah dia bertempik dengan Masjid Nabi. Ada pintu yang menghubung dari rumah Sayyidina Aisyah dengan orang kata ruangan solat Masjid Nabi SAW. Tirai sebelah masjid, betul. Untuk gambarannya boleh tengok dalam buku saya Madinah Takkan Rebah. Saya syorkan ibu-ibu haja-haja kalau belum boleh dapatkan buku saya Madinah Takkan Rebah. Ada gambaran dia. Yang ni di lakas, saya lakas ni kemudian seorang yang lakar lah pula lepas pada tu.
dalam buku ini, kalau boleh nampak lah, tak nampak silau mana. Ada dalam bahagian ni. Lakaran nak bagi nampak pentas kehidupan Nabi itu bagaimana. Jadi kita boleh bayangkanlah rumah Sayyidina Aisyah bertempik dengan masjid, ada pintu yang menghubungkan. Nabi akan keluar masuk rumah akan masjid melalui pintu itu. Barangkali Sayyidina Abu Bakar pergi dekat nak sambut Nabi. Ini Sayyidina Abu Bakar, masya-Allah, penghormatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dekatlah. Biasanya barangkali dah qamat Nabi akan keluar, Sayyidina Abu Bakar pergilah dekat. Nabi keluar iring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai-sampai dekat, dengar lain pula cerita, berlaku drama rumah tangga, perang dunia dalam tu. Sayyidina Abu Bakar duduk dalam masjid. Faqal, Sayyidina Abu Bakar pun kata, "Ukhruj ya Rasulullah ila salah." Rasulullah, jom kita keluar salat. Maknanya Sayyidina Abu Bakar duduk di luar ni, duduk dalam masjid ni. Mana jadi jemaah lain pun tahu. Yang mana kita kata, lain tidak tersembunyi. Ya Allah, kalau kita lah agak malu lah. Orang jiran sebelah dengar kan, duduk berperang dalam rumah duduk ni. Ini kehidupan Nabi SAW, tidak lain. Sayyidina Abu Bakar, "Ukhruj ya Rasulullah ila salat." Rasulullah, jom kita keluar salat. Wahthu fi afwahihinna turab. Sumbat mulut mereka dengan tanah. Untuk bercakap, sumbat mulut mereka dengan tanah. Baik, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun keluarlah. Setakat ini kita, kalau kita menjiwai momen atau detik demi detik yang berlaku, kita tengok, kita cuba renungi akhlak atau tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ini, apa yang Nabi buat? Nabi tak buat apa-apa lah. Itu Nabi tak buat apa-apa, dan ini menunjuk ke, orang kata apa, keterbukaan, ke apa istilah dia sebut tu? Keterbukaan, ke cool, bahasa kita coolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada ahli keluarganya duduk, Nabi bagi ruang. Ini proses. Bagaimana kita pun begitu dalam situasi mak dan ayah, kan? Ada orang mak ayah tengok anak bergaduh, dia terus masuk campur. Anak bergaduh, dia pun masuk campur, berhenti awal, tak nak anak bergaduh, tak nak ni. Itu satu tindakan. Dan ini model Sayyidina Abu Bakar. Tengok terus ni. Ada orang yang tengok anak bergaduh apa tu, dia kata dulu, bui dulu, tengok macam mana dia nak selesaikan. Dan ini saya ingat dari sudut parenting pun bukan disarankan, tapi beri ruang untuk gitu. Sebab proses anak-anak untuk nak, orang kata, negotiate, runding, masing-masing menuntut hak masing, itu begitu, biasanya begitulah. Yang tu rasa dia punya lebih berhak, yang ni lalu berlaku macam mana runding. Sebab ini penting membentuk dia untuk nanti di luar, dunia luar nanti. Ada orang, seorang anak yang tak pernah pun berdepan dalam keluarga dia, apa, orang bantah, orang cuba ambil hak dia apa semua, dia biasanya menghadapi cabaran lebih mencabar apabila bekerja di luar nanti. Tak biasa orang bangkang dia, tak biasa orang marah dia, tak biasa orang berebut dengan dia. Itu. Dan ini saya saksikan sendiri. Yalah, kita banding-bandingkan. Begitu. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi can dululah. Dua orang ni duduk tekak dulu, selesai. Sebagaimana sebelum pada ni. Gentleman ya Rasulullah. Betul. Gentleman Rasulullah. Kalau sudut yang lain, itu tidak maksud menunjukkan Nabi ni bukan kata ego, tapi kalau kita lah, apabila orang bergaduh depan kita apa semua, taklah kau tak hormat aku, kan? Begitu kita pun rasa begitu. Anak kita ni, saya membayangkan anak saya lah. Sebab kita dulu lain. Kita mak nak bergaduh depan mak ayah, janganlah. Ini anak kadang-kadang bergaduh depan kita macam tak hormat kita. Ya, kita kena didik hal itu depan orang yang bergaduh. Tapi sudut yang lain, kita sendiri dalam dalam hati kita sendiri, perasaan kita masa itu. Adakah untuk hormat tu kita marah? Tak. Ni Nabi SAW tengok isteri bergaduh. Aku ada ni, aku Nabi ni, kau boleh bergaduh depan aku? Nabi tidak begitu. Nabi lebih memahami keadaan orang. Biar mereka selesai dulu tu, gini. Tapi tak selesai lah. Sampai masuk waktu dari qamat pun masih berlaku. Datang orang ketiga, Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba ini yang ni. Nabi pun keluar. Baik. Faqalat Aisyah. Sayyidah Aisyah pun berkata, Al-an
يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. Lepas ni, al-an sekarang dan boleh juga maksud lepas ni habis je Nabi solat, mesti Abu Bakar ayah dia lah, mesti ayah datang, mesti dia buat begini, mesti dia buat. Sayyidina Aisyah membayangkan apa yang akan berlaku selepas pada tu. Lepas sudahlah habis solat, nanti Rasulullah habis solat, ayah datang, mesti aku kena marah, kena ni. Itu kata Sayyidina Aisyah. Dan kita tarik ini dengan kita hubung dengan pengalaman atau pengajian kita di awal-awal dahulu. Saya ada sebut Sayyidina Abu Bakar seorang ayah yang tegas. Dia boleh marah anak, dia nak tampar dia sampai nak tampar anak kan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Di sebalik image umum yang kita atau masyarakat umum tahu tentang beliau, seorang yang lembut, seorang ni, ya orang tu secara umum ni, tapi ada tempat dia tegas. Sayyidina Abu Bakar, saya membayangkan begitu. Dia dalam keluarga dia sangat tegas. Dalilnya hadis ini dan hadis-hadis yang lain kita akan baca dan temui nanti. Kita teruskan dahulu. Itu kata Sayyidina Aisyah, Abu Bakar nanti datang fayaf'alu bi wa yaf'al, mesti datang marah kat aku, buat apa kat aku, mestilah dia buat punya. Baik. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu. Dan setelah selesai Nabi melaksanakan salatnya, ataha Abu Bakar, betul Abu Bakar datang semula ke rumah Sayyidina Aisyah, faqala laha, lalu dia kata kepada Sayyidina Aisyah, qawlan syadidan, ungkapan kata-kata yang keras. Wa qala, antaranya dia kata, atasna'ina hadha, patut awak buat macam tu, boleh awak buat macam tu kat Nabi, gini. Memang kena marah lah. Hadis Muslim, Imam Muslim tak hadis ini dalam kitab penyusuan dalam bab boleh memberikan hari giliran kepada isteri yang lain. Tak ada kaitan pun. Tengok pada ni, apa kaitan dia dengan nama bab boleh memberikan hari giliran kepada isteri yang lain. Tak ada kaitan. Tapi kalau hadis inilah, sebaliknya kita kena kembali ke tempatnya, hadis Sahih Muslim dalam bab itu, di bawah tajuk bab boleh memberikan hari giliran kepada isteri yang lain, akan ada hadis-hadis yang lain antara hadis ini. Hadis ini Imam Muslim nak letak isu untuk nak construct, untuk nak bina bahawa giliran isteri Nabi semuanya 9 hari. Lepas tu akan datang hadis yang lain yang merakamkan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Saudah hadiahkan hari gilirannya kepada Sayyidina Aisyah. Lalu baru kita faham. Dalam giliran 9 hari itu, Sayyidina Aisyah ada 2 hari. Sebab itu Imam Muslim tak ni boleh memberikan hari giliran kepada isteri yang lain. Itu cerita. Ini sudut pandang Imam Muslim. Kita pula, kita ambil hadis yang sama, kita keluarkan, kita buat dalam surutan rumah tangga, kita letak tajuk, biasalah 2 orang isteri, kalau kita orang tu berpoligami, bertekak, apa kita nak buat, apa hukumnya, itu kita bina daripada hadis ini. Baik, habis cerita dia tuan-tuan. Saya ada beberapa perkara, poin lagi nak disebut tentang berkaitan dengan hadis ini. Semuanya ceritanya dah habis. Saya buka sebarang komen persoalan kalau ada dahulu. Bismillah. Biarkan saya minum air dulu. Silakan jemaah, mana-mana yang nak ada soalan ke, nak tanya apa Ustaz, silakan. Jelas misi saya yang pertama ialah menjelaskan hadis ini. Boleh jadi ibu-ibu, puan-puan baca hadis ni faham. Saya cuba mudah dalam terjemahan tu. Dalam buku ini terjemahan dia, saya mengambil terjemahan yang agak longgar, bukannya harfiah sangat, agak longgar. Tapi menangkap maksud dia, terjemahkan. Sebab itu saya kena gandingkan antara teks Arab dengan terjemahan. Sebab nanti kalau ada asatidah yang dia baca, dia tak setuju dengan terjemahan, dia tengok pada teks Arabnya, dia boleh itu sendiri. Itu amanah lah. Jadi itu prinsip saya. Matlamat saya buat terjemahan ini untuk nak orang kalau boleh sekali baca dia faham. Tapi tetaplah mungkin ada orang kata kesamaran yang ada, itu saya cuba jelaskan. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua barulah kita bincangkan yang standard, yang lebih
persampingan isu-isu berkaitan dengan hadis ini. Seperti yang saya huraikan sikit sebanyak dan yang akan saya sebutkan poin-poin selepas pada ni. Ini kita punya pengajian lah, insya-Allah. Baik, ada soalan ke? Ustaz, Kintan dulu. Sila Mira. Gaduh pula kami, Ustaz. Tak ada macam ni. Tak, bukan soalan. Dia macam ni, Ustaz. Kalau cemburu ni dia ada berkaitan dengan iman juga, Ustaz. Kalau ikutkan hebat iman para isteri Nabi ni kan, Ustaz kan. Tapi macam mana cakap, perasaan cemburu tu dia takkan boleh lari. Sebab kalau ikutkan, kalau kita lihatlah kan, iman pada isteri ni memang hebat lah. Jadi tapi bila datang cemburu tu dia takkan boleh kontrol lah, Ustaz. Rasa tu. Jadi itu yang rasa macam cemburu bertempat. Bila tengok kisah ni rasa macam kalau kita pun kalah dengan rasa cemburu tu, masya-Allah. Betul. Ada orang nak respon. Sebab itu al-ghirah, sifat cemburu ini pertama dalam agama Allah sendiri kita sebut dan kita bincang sebelum ni kan. Allah sendiri mengaitkan diri dia dengan zatnya dengan cemburu. Aku lebih cemburu. Nabi juga mengisytiharkan aku paling cemburu. Secara umum cemburu sifat yang terpuji dalam agama. Yang tu kita kena, orang kata, bukan perjuangkan, war-warkan. Sebab mari pada pandangan masyarakat kita, kalau cemburu tu dia punya konotasi dia negatif. Cemburu kuat, cemburu tak. Yang cemburu negatif ada. Iaitu cemburu buta tuli dan sebagainya. Tapi secara asasnya, sifat cemburu sifat yang terpuji dalam agama. Dan Nabi pun tak halang, tak kontrol sifat cemburu isteri ni. Dia bagi ruang lagi. Jadi kita agak payahlah. Baik. Ada soalan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dengar-dengar daripada cerita-cerita Ustaz ni, Aisyah ni memang cemburu lebih daripada isteri lain, Ustaz. Bukan cerita saya lah, memang dia akui. Memang para ulama pun sebut orang paling kuat. Sebab dia umur lebih muda daripada lain kan? Sebab dia umur lebih muda, saya tak pasti sebab faktor umur ke, boleh jadilah faktor umur, boleh jadi faktor status dia. Itu yang ada sedar. Orang lain pernah jadi isteri orang lain, dia seorang belum pernah. Jadi itu satu hal jugalah. Walaupun tapi apa pun sebab dia, tapi kita perselingkuhan kan. Ya. Dia banyak mencetuskan perselingkuhan. Sama ada masa Nabi nak bersalam pun dia mulakan mencetuskan pertengkaran. Apa tu masa yang kalau tak silap saya, isteri mana yang hantar kuih pada masa giliran dia tu kan, yang sampai jatuh kuih tu, pecah pinggan tu pun dia juga mencetuskan pertengkaran. Maknanya cemburu dia tu berterusan lah. Dia tak serik lah, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Budak, I tak serik. Dia umur masa tu 17, 18, muda. Memang itu sifat dia. Sebab Nabi tak halang pun. Nabi kalau cemburu itu yang benda yang negatif, sikap tu Nabi akan bantah terus. Tapi ini berlanjutkan. Yang kita katanya tu satu hiburan pada Rasulullah kot. Betul lah. Betul. Nabi layak. Dia lebih dewasa. Dia orang lebih dewasa. Dia lebih inilah, lebih mature. Yes, lebih mature. And then yang dia budak, dia hantam je lah. Agaknya Nabi kata, tak apalah, biarlah. Rasulullah Jadi Nabi Makkah pula yang menegurnya. Rasulullah raikan, masya-Allah. Saya lebih nampak kita fokus Nabi Allah, Nabi. Kita bayar diri kita. Kalau kita duk sibuk, kita seharian dah sibuk, duk kerja, duk ni, balik rumah nak bergaduh. Ini tak kena orang lain, ni saya. Balik rumah, kita jumpa sekejap anak duk bergaduh. Dia kadang kita hilang sabar. Abi baru je balik. Itu keluar antara ayat keluarnya. Tapi ini teguran untuk saya lah. Nabi, kita apa-apa pun
se ekstrim mana pun situasi kita tengok Nabi, kita akan jumpa Nabi lagi ekstrim. Contohlah, kita rasa kita sibuk, sangat sibuk. Sibuk macam mana kita pun di tempat kerja atau pada urusan sekarang ni. Kita aku takkan sesibuk Nabi lagi sibuk. Itu kita punya standard. Jadi apabila begitu, jadi kita betul Nabi sibuk ni seharian, Nabi ke mana? Tapi balik ada juga usrah keluarga, tak ada orang kata me time. Ni istilah me time apa semua ni, tu isu moden lah. Tak ada kata no me time lah, maghrib isyak tu me time. Nabi bersama isteri. Bukan sekadar bersama isteri, Nabi layan pula kerana isteri duk tengah bergaduh. Nabi tak apalah. Kalau saya duduk situasi macam tu, tak tahu kalau saya nak bayang macam mana nak didik isteri. Contohlah ada ramai isteri duduk bergaduh, tak apalah, bergaduhlah bang keluar. Tapi kita lari daripada masalah tu. Nabi Allah tidak begitu. Ustaz, kalau yang ikut yang cerita ni, macam selepas asar Nabi akan ziarah setiap rumah isterinya. Itu dalam hadis yang lain. Okay, and then selepas setiap waktu maghrib sementara sampai isyak, dia juga akan berkumpul dengan isteri-isterinya dan memberi tazkirah. Itu dilakukan setiap hari ke Ustaz? Apabila Nabi bermukim, kita punya panggil bacaan kita. Itu saya punya analisis. Maknanya bila dia ada di Madinah, malah dia ada di Madinah dan tidak ada kerja-kerja di luar, itu yang dilakukannya. Betul. Betul. Faham. Saya berperasa ada soalan ni, Ustaz. Jika isteri Nabi ketika 9 orang, ia bermula dari Aisyah ke atau dari Saudah? Kalau dari Saudah dah 10 orang. Kalau dari Saudah dah 10 orang ke? Ada isteri Nabi yang wafat, maka tinggal 9 je. Saya tak jelas siapa ni, Puan Halimatus Sa'diyah. Satu sana saya boleh jawab soalannya, dia bermula dari Aisyah ke atau dari Saudah? Wallahu alam. Saya yang ni antara persoalan yang saya cari jawapan dia. Kita tahu giliran dia ada 9 orang, maka 9 hari, setiap orang 1 malam. Satu. Bermula dengan siapa itu saya tak jumpa riwayat setakat ni lah, tak jumpa mula dengan siapa. Yang tu saya tak jumpa. Saya tak boleh jawabnya. Kemudian kalau dari Saudah dah 10 orang ke ada isteri Nabi yang wafat, maka tinggal 9 je masa tu. Yang ni saya tak jelas. Soalan kedua ni saya tak jelas. Mungkin Puan Sa'diyah boleh tanya balik. Baik. Ada yang minta live, tak apa, urusan masing-masing boleh dengar apa ni. Nanti boleh tanya balik ni ya. Kalau tidak ada, saya nak teruskan, nak sampaikan beberapa poin. Makna Saya nak tanya satu soalan, Ustaz boleh? Tafadhali. Isteri Ustaz pula. Isteri Nabi ada 9 kan? Kan ada 2 orang hamba kan? Masa mereka berkumpul. Macam mana? Isteri Nabi ada 9. Okay. Ada 2 orang hamba kan? Okey, soalan tu. Isteri Nabi ada 9 tidak termasuk hamba. Tidak termasuk hamba. Bila mereka ni berkumpul dalam satu rumah yang macam tu, yang lagi 2 orang hamba tu di mana? Baik, soalan sangat baik. Soalan yang sangat baik. Okey, isteri Nabi, kita kata 9 yang berkumpul isteri Nabi. Yang hamba Nabi yang lain, yang kita kata sarari ni, berkumpul sekali ataupun tidak. Wallahu a'lam. Soalan sangat baik, tapi saya tak boleh jawab. Wallahu a'lam. Saya membayang kalau nak kata guess, agak-agak mereka tidak berkumpul sekali. Mereka ada di tempat mereka masing-masing lah. Rumah mereka di mana itu tak tahu. Antaranya lagi contoh Sayyidina Maryah Al-Qibtiyah. Dia tempat dia agak jauh daripada rumah isteri Nabi yang lain. Sebab itu ni kebetulan saya pergi buat itu kan sebulan di sana, dia ada masyrubah Ummu Ibrahim. Ada tempat Ummu Ibrahim, dia duduk di kebun. Di kebun Nabi SAW. Tu tempat dia. Dia bukan duduk di kompleks rumah isteri Nabi dekat dengan masjid. Itu yang saya boleh jawab. Baik, jawab soalan adakah hamba-hamba Nabi yang Nabi gauli itu, Raihana, Maryam dan lain-lain, dia bukan ada 2. Ada Imam Bukhari yang sebut ada 4. Adakah mereka bersama dalam majlis waktu usrah harian itu? Wallahu a'lam.
pada andai saya tidak bersama. Wallahu a'lam. Baik. Hamba pun ada rumah Ustaz. Ya ada. Maksud nak duduk mana? Yalah, mata duduk kat rumah. Kalau malam mereka akan duduk rumah masing-masing dah. Anas dia balik dah. Dia pun ada giliran juga termasuk dalam 9 hari tu juga. Tidak. Oh, tak Tidak ada jadi tanggungjawab. giliran. Tak ada giliran. Maknanya bila Nabi ada masa terluang je lah. Sebab itu akan nanti ni ada isu sikit, lebih orang kata lebih sensitif, akan berlaku peristiwa ini dari segi hadis ada ulama terima, ada ulama tak terima, iaitu pernah satu ketika Nabi bersama Maria di rumah Sayyidatina Hafsah. Ya. Hafsah marah. Yang Hafsah marah. Itu Hafsah ada marah. isu. Oh ya. Dia Ustaz Hafsah. Baik. Itu pun dia tak sopan juga. Itu agak sensitif, saya tak nak sebut lah benda tu. Baik. Kita kena lebih mendalami. Baik. Kalau semua dengan isteri lain mahu perang besar sebab cemburu. Baik, kalau ni saya teruskan dengan beberapa point. Kemudian kita buka soalan. Cuma saya kata tengok pada masa, ya Allah, kita hanya sempat syarahkan hadis ini sahaja. Saya duk bayang kita part 2, tak apalah, eloklah. Kita orang kata salah satu tapi kita terperinci. Baik. Pertama, ni saya punya muyul, saya punya kecenderungan saya. Memang saya punya bidang asalnya fiqh, saya usul fiqh. Cuma dah berlanjutan ni dia lari. Saya pun mula menumpukan kepada hadis, menumpukan kepada sirah Nabi SAW. Hadis ini dari pemerhatian fuqaha, ulama fiqh, mereka mengeluarkan banyak hukum. Sebab itu cara pandang ahli fiqh. Apa yang boleh diekstrak daripada hadis-hadis ini, sebagaimana Imam Muslim tadi dia ekstrak dari segi hukum ini, begitu. Maka atas saya ini, tuan-tuan, saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, ni bab poligami untuk kita nak faham, bukan nak sensitif. Daripada hadis ini, bagaimana ulama konstruk, iaitu tentang pembahagian. Apabila dalam berpoligami ada 2, 3, 4 isteri, yang menjadi tanggungjawab bagi suami itu untuk bahagikan secara adil apa benda dari segi hak giliran itu. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis lain, ulama pun rumus yang menjadi hak untuk suami itu mesti berlaku adil penggiliran hari itu, iaitu hak tidur. Qasam Nabi sebut tadi, qasama bainahun. Nabi bahagi-bahagikan antara mereka itu. Apa yang Nabi bahagikan tu? Pertama, bukan siang. Dia malam sahaja. Malam sahaja. Siang tidak ada nak ni. Okay. Itu secara asas dia. Siang, malam. Malam tu pula apakah dia? Iaitu hak tidur bersama. Baik. Semata-mata tidur. Maaf gitu, dia ada orang kata agak seliti ya, kita sebut tidak termasuk orang kata lanjutan daripada itu. Maksudnya contoh kata bergaul, tidur bersama, lepas tu ada hubungan intim, itu tidak termasuk. Kalau malam tu contoh suami kalau berlaku, kalau tak, tidak boleh untuk kita kata dari segi kalau nak tuntut untuk si isteri, malam tu contoh malam giliran dia tidur. Tapi tidak berlaku benda tu. Tak berlaku apa-apa sebab pun. Lalu dia kata, abang malam abang tak bagi lagi nafkah, sebut nafkah batin kat saya. Jadi kena ganti. Dia tidak menjadi tanggungjawab untuk suami, kena itu. Yang menjadi ni ialah tidur tu sahaja. Sebab itu nanti pada Nabi sendiri pun ada ketika Nabi giliran seorang mukminin, Nabi, tapi hari itu uzur. Isteri Nabi uzur. Dia tidak jadi. Abang ini saya uzur, abang boleh tidur, tapi saya kena tuntut ni. Saya tak dapat nafkah batin ni. Saya kena tambah hari lain. Dia tidak. Dia habis itulah. Itu malam, kata hak tidur bersama semata-mata. Itu saja saya sebut satu. Kalau persoalan boleh tanya selepas pada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ni saya ada rujuk beberapa huraian para ulama. Yang ni luas sikit dari sudut fiqh tapi juga akhlak, iaitu hadis ini menunjukkan
isyaratul mafdul 'ala al-fadil, iaitu bolehnya dibenarkan ataupun diterimanya orang yang lebih rendah, al-mafdul, pihak yang lebih rendah, menasihati ataupun mengajar ataupun memberi cadangan kepada orang yang lebih baik, al-fadil. Apa keadaan dia? Di sini iaitu antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah al-fadil, Rasulullah yang paling tinggi. Sayyidina Abu Bakar al-mafdul, yang orang kata lebih rendah, kan. Dan kita kat sini Sayyidina Abu Bakar, apa tindakan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar yang nampak macam mengajar Nabi, macam nasihat. Rasulullah, ukhruj ya Rasulullah, wahtu fi aswahinna biturab. Keluarlah Rasulullah, sumbat mulut mereka dengan tanah. Bapak mentua, Ustaz. Sebab dia bapak mentua. Statusnya, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak melihat diri dia sebagai itu. Tapi secara jisnya lagi, dan Sayyidina Abu Bakar tidak. Saya tadi takkan letak diri dia sebagai bapak mentua. Tak, dia layan Nabi. Nabi bukan, dia pun tak layan Nabi sebagai kawan pun. Nabi anggap dia sebagai khalil, kawan. Tapi dia tak, dia sanjung. Tak ada lawan paling sanjung Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Dia nak marah, tak marah. Orang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada juga terlanjur, terkasar dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar tak ada langsung. Dia tak pernah nampak Nabi, dia tu lebih daripada Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Itu. Dan keadaan ini bukannya Sayyidina Abu Bakar kata macam tu atas dasar dia tu bapak mentua. So keluarlah ni. Tak. Tapi dia cakna pada Nabi tu nak selamatkan Nabi keadaan itu. So keluarlah Rasulullah. Jangan duk cara ke mereka gini. Satu. Itu tindakan. Prinsip di sebalik itu, sebab tu ulama sebut isyaratul mafdul 'ala al-fadil. Iaitu orang yang lebih rendah boleh beri tadi jalan keluar nasihat kepada orang lebih tinggi. Agama terima, dan orang yang di pihak atas tidak rasa itu sebagai orang ni tak hormat orang ni. Kesan ataupun lanjutan dari prinsip ini sama juga dalam kehidupan kita. Kalaulah kita ni mak, ayah, tiba anak nasihat, anak tegur. Kalau betul teguran kalau itu diterima, tidak dikira sebagai derhaka. Kau pandai nak mengajar aku. Itu bahasa kita orang Melayu kan. Kau ni pandai kau ni. Itu sebab kita rasa orang tak hormat. Tidak. Dalam agama daripada apa yang Nabi tak bangkang. Ulama rumuskan begitu. Sama juga keadaan kalau kita guru, ada anak murid, tegur kita ataupun bagi cadangan atau yang kalau kita ego memang tak terima lah. Kau siapa nak mengajar aku? Tak. Agama tidak begitu. Agama beri ruang, agama raikan itu. Sebagaimana Nabi SAW rai. Nabi tak kata, pandai-pandai ada Abu Bakar kata, Rasulullah ni. Nabi kata, kau jangan duduk menyibuk rumah tangga aku. Aku tahu nak settle. Tak ada Nabi tak kata macam tu. Nabi keluar layan je. Jadi itu bagi saya, dan ini saya sebut tadi, saya baca 2-3 huraian atau ulama tentang hadis ini, mereka menyebut hal yang seumpama itu. Poin yang sama itu mereka sebut. Hari ini saya ingat satu benda penting lah. Boleh jadi bagi orang Arab begitu. Sensitivity tu ada. Siapa kau nak pandai-pandai nak ajar aku, nak bagi cadangan ni. Sama juga situasi tadi. Saya sebut ibu ayah, anak. Guru, anak murid. Sama juga suami, isteri. Ini kadang berlaku. Isteri bagi pandangan, suami, dia ada ego. Siapa kau nak ni. Yang ni kita sama-sama baiki diri, tuan-tuan. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ya saya ada soalan. Sebab Ustaz duduk dalam status tu kan. Abu Bakar dia menegur tu kebetulan kerana anak dia yang bertengkar. Tapi betul. Kalau isteri-isteri lain bertengkar, ada isteri lain bertengkar sama mereka yang Abu Bakar tegur ataupun isteri lain tak bertengkar. Setakat ni tak jumpa riwayat isteri Nabi lain bertengkar dengan ni. Yang kita jumpa banyak Sayyidatina Aisyah. Dan sebab apa Sayyidatina Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis, paling yang tu satu. Dan hadis-hadis yang kita jumpa bertengkar tu memang selalu melibatkan Sayyidatina Aisyah. Kalau melibatkan Sayyidina Abu Bakar tegur, memang kerana anak dia. Kerana anak dia. Baik. Yang berikutnya, huraian nak memahami pada babak sepatutnya kita sebut tadi, yang menyebut bahawa Sayyidatina Zainab datang, lalu Nabi hulurkan tangannya
Lalu Sayyidina Aisyah pun tegur, itu Zainab. Lalu Nabi, banyak lalu lalu Nabi pun tak jadi. Tak tangan. Okey. Bahagian ini Imam Nawawi antaranya menjelaskan apa yang berlaku, kenapa berlaku gitu, kenapa Nabi tak jadi ini ni. Kata Imam Nawawi ni kemungkinan ni para ulama dia analisis, dia buat andaian. Dia kata Imam Nawawi, tuan-tuan boleh setuju, boleh tak setuju, saya agak kurang setuju. Bukan kita tak hormat, Imam Nawawi besar. Yang saya sebut huraian tadi pun saya banyak mengambil kata-kata dia. Tapi adalah bahagian-bahagian yang kita kata aku ada pandangan yang lain lah kot. Ini bukan hukum pun. Iaitu Imam Nawawi mengatakan bahawa malam kejadian ini berlakunya malam, keadaannya gelap. Nabi tak tahu yang datang tu Zainab. Nabi sambut. Jadi Nabi sambut malam. Tak pasal Nabi ingatkan Sayyidina Aisyah. Tapi Sayyidina Aisyah kata, tu Zainab bukan saya. Contohnya begitu. Begitulah maaf saya. Maka Nabi pun tak jadi itu. Itu kata Imam Nawawi. Pandangan yang lain dan saya lebih setuju, saya kata Nabi tahu je. Agak kelakar, ramai gelap sampai tak nampak, tak tahu siapa. Saya agak ni. Nabi tahu je. Memang Nabi nak sambut Zainab. Cuma apabila tuan rumah sendiri bunyi, tak bagi, Nabi hormatlah. Rumah tu masa Sayyidina Aisyah. Nabi pun tak ni. Satu. Jadi itu satu ringan lah. Yang kedua, hadis ini ada soalan. Hadis ini menjadi sekian dalil bagi pandangan yang mengatakan hukum bersentuhan suami isteri batal wudu ataupun tidak. Bagi pandangan mengatakan tidak membatalkan wudu suami isteri bersentuhan, antaranya menggunakan hadis ini. Mana ustaz yang kata sentuh ni? Tak ni, tapi difahami dengan konteks. Zainab datang, Nabi pun sambut tangan dia, famada yadahu. Sayyidina Aisyah kata, itu Zainab. Nabi pun tak jadi. Mana di situ berlaku dah. Memang sambutan berpegangan tangan itu berlaku. Dan terus, lepas itu Nabi pergi solat. Tak ada kata Nabi ambil uduk dulu. Jadi ini hujah. Hadis ini menjadi hujah kepada pihak mengatakan tak batal wudu suami isteri bersentuhan. Saya nak bincang panjang tentang hukum ini. Kita kena bentang dua-dua sebagai ulang kaji. Cuma saya nak berhenti setakat ini dulu, jelas ataupun tidak. Lepas itu baru saya nak huraikan sedikit tentang hukum ataupun ulang kaji. Suami isteri bersentuhan tanpa berlapik, batal wudu ataupun tidak. Baik, ada soalan? Ramai yang mengundur diri dah ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Balik-balik cerita si Zainab ni. Apa ni? Adakah Nabi semua isteri-isteri dia datang tu dia ulu tangan ataupun hanya pada Zainab saja yang menyebabkan Aisyah cemburu tu? Baik. Cuba kita menjawab pun berdasarkan riwayat yang ada, jadi terhadlah maklumat kita. Tak ada riwayat yang menyebutkan Nabi hulur tangan kepada semua isteri. Tak ada riwayat. Jadi boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Kita boleh andai. Cuma yang jadi perhatian, Nabi hulur tangan kepada Zainab. Ya, dan tindak atau respon Sayyidina Aisyah sebab itu. Boleh jadi Nabi sambut je ataupun Nabi mungkin tidak. Kalau mungkin tidak, tapi untuk Zainab Nabi sambut, entah macam mana Zainab ni, mungkin Zainab dulu ke buat macam mana sehingga Nabi pun nak ni. Apa pun reaksi Sayyidina Aisyah tu. Itu dia ambil kira, dia sebagai tuan rumah dan dia tahulah dia dengan Sayyidina Zainab rival dan Nabi menghormati. Zainab pun Masa cantik. dia tarik balik tangan tu dah bersentuh tangan dengan Zainab. Ya. Sempat dia bersalam dengan Zainab sebelum ditarik tangan. Itu saya sebut tadi, itu antara kita panggil andaian ulama lain berdasarkan konteks mana berlaku sentuhan itu. Berlaku sentuhan. Bismillah. Sebab tu mereka masukkan hadis ini dalam sebagai dalil-dalil apa tidak batal. Dan kita ala-ala ni sebut Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, hadis Muslim. Hadis Muslim, kalau ni kita pengajian agama, syarah atau kupasan Sahih Muslim yang paling terkemuka ialah syarah Muslim, Imam Muslim. Syarah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang syarah hadis. Imam Nawawi apabila syarah hadis ni, dia ambil peluang untuk rad, untuk bantah hujah. Tu saya nak sentuh tu, alang saya membaca, okey, kita sentuh.
Imam Nawawi dia kat sini dia ambil peluang untuk nak bantah pandangan yang mengatakan bersentuhan suami isteri tanpa berlapik tidak batalkan wuduk. Dia guna kat sini lah. Dia kata antara disebut hadis ini kata tidak memberi syarat itu pun. Tidak memberi syarat ada bersentuhan pun. Maka macam mana kau boleh kata hadis ini boleh jadi dalil untuk kata bersentuhan tak berlapik? Maka kata ni dia balas. Kalau orang balas balik sebab sini semua andaian. Macam mana kau boleh andaikan bahawa malam tu gelap, orang tak nampak, orang tak perasan? Sebab kan teks sekadar sebut itu je. Cuma kefahaman kita tu yang extend, yang meluas sedikit daripada yang disebut secara nyata. Tu ijtihad masing-masing lah. Ya. Baik. Ada soalan? Ada nak tambah? Bismillah. Saya beranggapan yang mereka tak sempat bersentuh tu sebab Nabi terus solat. Begitulah. Itu kata Imam Nawawi lah. Betul. Saya bersetuju. Baik. Kalau tidak ada saya nak berhenti sebelum terakhir ni. Jom kita ulang kaji tentang hukum suami isteri bersentuhan tanpa berlapik. Batal wuduk ataupun tidak. Ya. Saya buat nota sedikit kat sini. Panjang pula ada ni. Setakat ringkas saja. Dengar dahulu kemudian kita ni. Bukan nak mengangkat mana-mana tak, tapi kita bentangkan 2 ke 3 pandangan yang sama. Kita mazhab Syafi'i bukan sebolehnya, kita biar umumnya kita menerima pandangan mazhab Syafi'i. Pertama, hukum ataupun isu ini isu di khilaf masyhur, iaitu perbezaan pandangan sangat masyhur dalam kalangan mazhab yang 4 ini. Jadi dia orang kata bukan benda untuk nak digaduhkan, dan ini sangat masyhur dan pandangan yang dua-dua ataupun masing-masing pendapat itu kuat. Kita pegang satu pandangan, kita tak sampai merendahkan pandangan yang lain. Kita hormat kau, pandangan kau tak apalah, aku pegang pandangan ini. Baik. Mazhab Syafi'i. Apa hukum suami isteri bersentuhan tanpa berlapik? Mazhab Syafi'i batal alal itlaq. Sengaja, tak sengaja, ada syahwat ataupun tak ada syahwat, batal. Apa dalil? Yang penting untuk kita, orang kata hukum tu rumusan kepada dalil, kefahaman kita pada dalil. Apa hukum dia? Panjang. Dia kalau kita mengaji fiqh, dia benda tu kenapa nak rumus tu jadi panjang. Tapi pengajian dirumuskan, dipermudahkan. Baik. Pertama, apa hukum dia? Apa dalil dia? Yang mengatakan mazhab Syafi'i kita batal ala itlaq. Baik. Iaitu ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 6. Ini yang jadi isu dia. Ayat Allah sebut wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Mungkin ibu-ibu aja tak nampak, tak berapa nampak. Kalau kita hafal Quran dia akan nampak lah. Ayat ini surah Al-Maidah ayat 6, dia ada dua bahagian. Pertama Allah sebut wa in kuntum junuban fatahharu. Itu satu bahagian. Iaitu sekiranya, maksudnya sekiranya kamu dalam keadaan berjunub, fatahharu, maka bersucilah. Bersuci di sini maksud mandi. Itu faham. Satu hukum. Apabila kamu berjunub dan keadaan berjunub sebab apa sekalipun, tentang penyebab-penyebab dia bersama suami isteri, maka kamu kena buat apa? Mandi wajib. Selesai. Bahagian yang kedua Allah sebut wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa. Okey. Itu bahagian kedua. Berikutnya pula, sekiranya kamu sakit atau dalam keadaan musafir atau pergi lepas buang air dan tak ada dalam keadaan berhadas, atau lamastumun nisa, ini yang jadi isu dia, ataupun kamu menyentuh perempuan tapi tak ada air, falam tajidu ma, tak ada air, maka bertayamumlah sahaja, cukuplah bertayamum. Baik. Mudahnya begini, Imam Syafi'i dan mazhab lain memahami ini dua hukum yang berlainan. Tengok Allah sebut tentang mandi. Kalau berjunub lawannya mandi. Tapi yang ni kalau orang sakit, orang ni Allah gabung kata lamastumun nisa, kamu menyentuh wanita, cukup dengan kamu bertayamum. Itu sebagai ganti wuduk. Nak cerita tentang ganti wuduk. Bukan ni. Baik.
Jadi kalau Imam Syafi'i kata lamas kat sini maksudnya sentuh, semata-mata sentuh. Sebab kalau kata maksud lamas itu, maksud kata menggauli menutupi isteri, tak boleh sebut dah, Allah dah sebut awal-awal tadi. Itu antara hujah, tuan-tuan. Baik. Daripada situlah segala hadis-hadis Nabi yang lain yang berkaitan antara hadis-hadis ini semua, kalau nampak macam Nabi itu seolah sebut ada sentuhan tapi Nabi tak ambil wuduk, terus difahami makna kat situ berlaku ada lapik. Sebagaimana hadis ni Imam Nawawi kata tak berlaku sentuhan pun. Kalau nanti jumpa hadis yang pernah Nabi solat malam, Sayyidina Aisyah tidur, kemudian Nabi sentuh kaki, Faramazan, Nabi sentuh kaki Sayyidina Aisyah, Aisyah pun tarik balik. Itu difahami bahawa ada lapik, mungkin ada kain selimut, maka Aisyah tidak membatalkan wuduk. Ini mazhab kita Syafi'i. Kuat tuan-tuan, kuat juga ya. Baik. Dan sudut bahasa lamas maksudnya sentuh. Falamasuhu biaidihim, maka sentuh dengan tangan. Maksud sentuh sini sentuh betul-betul. Baik. Pandangan yang lain pula, wa khalafa fi dhalika al-Hanafiyyah. Mazhab Hanafi pula mengatakan bersentuhan suami isteri tanpa lapik, syahwat ke, tak ada syahwat ke, sengaja ke, tak sengaja, tak batal ala al-itlaq. Tidak batal. Tidak batal. Langsung. Sebab apa? Sebab apa? Sebab prinsip dia anna al-asla sihhatut tahara wa la yantaqil anhu ila bidalilin sahih sarih. Iaitu prinsip dia, apabila orang tu dah berwuduk, bersihlah dia, kekal dalam taharah dia. Dia tak akan terbatal melainkan dengan perbuatan yang disebut secara dalil yang nyata. Ini pembatal wuduk. Contoh kentut, contoh ni, contoh buang air besar. Itu memang ada dalil nyata. Itu je. Adapun tentang bersentuhan tanpa berlapik suami isteri apa ni, tidak ada dalil yang nyata yang terang. Dalil yang tadi pun ulama khilaf perbincangan dia ni secara memahami. Maknanya dia tak kuat. Jadi tidak dikira. Apatah lagi, dia kata banyaknya hadis waradat ba'd al-ahadits sahihah, banyak hadis yang sahih yang menggambarkan Nabi ada berlaku sentuhan isteri tapi Nabi tak ambil wuduk semula. Antaranya hadis ini yang kita baca ni. Dia senaraikanlah hadis ini, antaranya hadis yang kita sebut tadi, Sayyidina Aisyah tidur depan Nabi, Nabi solat, Nabi pegang kaki dia, dan hadis-hadis yang lain. Antaranya Nabi cium isteri, kemudian Nabi pergi solat tanpa ni. Hadis-hadis itu membuatkan mazhab Hanafi kata tak batal. Kuat juga sebenarnya. Kuat. Dan mazhab yang ketiga iaitu mazhab Hambali dan juga Maliki, mereka gabungkan. Ini prinsip masing-masing. Mereka gabungkan riwayat ini. Ini kaedah fiqh begitu. Ada kaedah tarjih macam Imam Syafi'i, mazhab Hanafi. Dia tarjih yang mana kita nak pegang. Nampak dalil tu, nampak ini kita pegang ni, yang pandangan lain kita terpaksa kita kena orang kata batalkan, kita kena pertikaikan. Pegang pandangan ni kita kena pertikaikan hujah-hujah itu. Baik. Bagi mazhab Hambali dan juga Maliki, dalil nampak ni, nampak macam sentuh Nabi sentuh tak batal, tak ambil wuduk. Yang ni pula nampak ni. Dalil ni mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, dia gabungkan, ni jamak, dia gabungkan. Kita terimalah semua ni pandangan ni, lalu kita buat rumusan. Lalu apa rumusannya? Iaitu suami isteri bersentuhan tanpa berlapik. Ini isu tanpa berlapik. Dia tidak batal kalau tanpa syahwat. Dia batal kalau dengan syahwat. Maksudnya bagaimana? Tengok keadaan. Kalau lah maksud kata syahwat ni, maksud kata memang ada orang kata muqaddimah ke arah itu. Nak orang kata nak bermesra, lalu berlaku sentuhan, merayap tangan jari, itu batal. Tapi kalau tak, kita berjalan tiba tersentuh ataupun nak pergi kerja, salam, cium, tapi itu tanpa syahwat, maka tidak batal. Ini mazhab yang ketiga. Wallahu alam. Tu saya nak bentang sebagai ulang kaji sahaja. Kita ambil pandangan mana pun, kita hormat, kita tahu orang pegang pandangan tu dia ada dalil dia. Kita jangan remehkan orang, jangan menyalahkan orang. Secara umum kita mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i lah. Kalau tanya saya, ya saya mazhab Syafi'i, cuma dalam bab ni saya ambil
mazhab lain. InsyaAllah. Ada hujah-hujah saya. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ini. Saya serah kepada pengurusi majlis. Kalau ada soalan daripada jemaah, tambahan, dipersilakan. Dan jangan lupa Puan apa Ustazah tadi saya nak tu apa nama nasyid. Itulah Sofia. Azhar Sofia, nama nasyid ataupun lirik tu. Nak tengok ni. Nanti kita minta ke dia Ustaz, insyaAllah. Kalau ada link YouTube tu bagi. Kita nak tengok. Ustaz, tak ada ni Ustaz, tak pernah kita jumpa yang mengatakan Rasulullah bila bersentuhan dengan salah satu daripada isterinya dan dia berwuduk semula, tak ada tak Tak ada. pernah. Tak jumpa. Maknanya dalil tak kuat lah kan. Tak boleh kata begitu sebab dalil Quran. Imam Syafi'i dia guna dalil Quran. Kuat Dalam kuat. Quran. Betul lah. Dalam Quran. Tapi kalau ada juga kalau kita pergi Mekah tu ada tengok orang-orang lain mungkin dia pakai mazhab Hanafi lah kot. Ya. Kan? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki sebab Mekah ni bukan bersentuhan. Tak batal kan? Bersentuhan kerana ni. Dan ada juga pandangan dalam mazhab kita sebenarnya kita tidak perlu kata sampai aku tukar mazhab. Dia begini. Dalam fiqah ni setiap contoh kita mazhab Syafi'i, kita mengaji yang ni kan. Setiap pandangan mazhab lain, kita sebut mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Setiap pandangan lain, mazhab lain tu sebenarnya ada dalam mazhab kita. Iaitu dalam kalangan ulama mazhab kita. Cuma begitu. Satu mazhab ni dia akan angkat mana pandangan yang paling mu'tamad, yang kuat. Mazhab Syafi'i ini yang kuat. Tapi saya sebut perbincangan sebenarnya panjang. Ulama bicara kami pandangan ini. Tapi yang pandangan yang ni dia jadi pandangan yang lemah. Pandangan duduk belakang-belakang. Mazhab Syafi'i sinonim je hukum ni ini mana dia. Sebab itu sebenarnya kita lebih kalau Syafi'i ni dia lebih terperinci saya. Dia ambil yang paling kuat. Ahwal, betul. Paling berjaga. Paling berjaga. Maknanya lebih baik. Lebih baik. Maknanya kalau kita ikut ni lebih baik. Maknanya kita selamat. Kalau kita tak ikut pun taklah kata berdosa. Macam tu lah. Betul. Kita Okey lah Ustaz, kita tutup lah. Kau tak ada? Ada lagi ke? Kalau ada ni. Ustaz nak terangkan lagi boleh insyaAllah. Tak ada. Saya berhenti setakat ni. Matlamat saya ialah pendedahan. Kita orang kaji, kita dedah, kita ni supaya tadi semua saya punya sikap. Pengajian kita, pengajian agama ni bahkan fiqh sebenarnya kalau pengajian kita yang cara betul, pertama dia membuka minda. Ya Allah bagaimana. Yang kedua dia melapangkan dada. Menyebabkan kita hormat orang lain. Pengajian cara yang salah dia menyebabkan kita nampak kita betul orang lain salah. Sebab saya melalui dua-dua pengajian itu. Bagaimana saya dulu mengajian, kita pegang nampak orang lain salah dan saya belajar dan kita tak nak ulangi benda macam tu. Maknanya kalau orang lain punya syaranan, kita kena kaji dulu. Boleh kata salah ke tidak. Betul tak Ustaz? Maknanya kalau orang tu kata macam ni, ada bercanggah dengan kita tak boleh kata terus-terusan lah. Kita dengar dulu. And then pergi buat kajian dulu. Kalau kata tak betul, lari daripada ni ke, okey. Kan? Betul. Okay. Ya Ustaz, kita tutup lah kot. Dah tak ada. Adakah jemaah nak tanya soalan lagi? Pukul 9 ke pukul 10 dah. Kalau tak ada, kita tutup majlis lah. Kena sebab saya pukul 10 saya ada mesyuarat. Okey Ustaz, kita tutup lagi setengah jam je. Alhamdulillah syukur pada Allah kuliah duha kita berjalan lancar dengan asal-gala rumah tangga Nabi SAW. Dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, isteri Nabi ada 11 tapi 2 meninggal, tinggal 9. Nabi akan kembali kepada isteri selepas hari ke-9. Rutin hadiah Rasulullah telah diterangkan oleh Ustaz tadi, asal ziarah ke semua rumah isteri-isterinya, bertanya kabar, kemudian mengimamkan solat maghrib, selepas maghrib atau antara maghrib dan isyak Nabi akan berkumpul di rumah giliran isteri yang pada hari itu untuk tazkirah keluarga. Ini contoh sunnah kepada suami yang mempunyai isteri lebih daripada satu. InsyaAllah kat kita lah contoh-contohnya lah, boleh ikut. Boleh, tapi kalau rumahnya jauh tak boleh nak buat apalah. Moga segala kisah kehidupan keluarga Nabi SAW ini menjadi pedoman kepada kita semua dalam menguruskan rumah tangga. InsyaAllah moga kita akan ambil iktibar dan jadikan cerita ini kita diberi kefahaman oleh Allah dari perjalanan kehidupan Nabi SAW dan isteri-isterinya. Wassalamualaikum bersawab. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah.
Saya mewakili Gemah Nur Iman mohon ampun dan maaf anda ada sebang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi kita bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua jemaah, jumpa lagi kuliah asar petang nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.